Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad, happy weekend. Okey, ada siapa sekarang yang menemani FB Live Solehah? Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Solehah punya link FB Live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-335. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah kenapa kita perlu berdakwah. Adakah sekadar suka-suka ataupun memang ini adalah kewajipan setiap kita manusia ditugaskan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah daripada Allah lagi. Okey, kita mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam. Hai Ida. Soleh ingatkan komen tak keluar tadi sebab tak ada seorang pun yang komen. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ini. Kenapa kita perlu berdakwah? Semua orang Islam kita dipertanggungjawabkan dalam Al-Quran lagi. Allah telah memerintahkan kita semua berdakwah. Sebabnya dakwah ni adalah tugas orang yang beriman. Tugas orang yang beriman dan beramal soleh adalah menyampaikan dakwah. Dakwah adalah menyampaikan segala perkara kebaikan yang boleh menambah nilai dalam kehidupan orang lain. Kita ubah sikap seseorang daripada negatif kepada positif, daripada buruk kepada baik, daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah, daripada kebatilan kepada yang hak, insya-Allah. So inilah tugas kita sebagai pendakwah, adalah mengajak dan menyampaikan apa sahaja ilmu yang bermanfaat ataupun apa sahaja intipati-intipati yang boleh memberi perubahan dan tarbiyah kepada kehidupan orang lain. Especially kita dakwah ni sebenarnya kita dakwah kepada diri kita. Bukan kita fokus kita dakwah ni untuk nak betulkan orang, tetapi first kali kita berdakwah adalah kerana kita nak tarbiyah diri kita, kerana kita nak didik diri kita, kerana kita nak tambah baik nilai dan apa yang boleh kita ubah daripada kita sebelum ni jahil tentang ilmu agama. Tetapi bila dengan cara berdakwah ni, rupa-rupanya Allah betulkan kita punya akhlak, Allah betulkan peribadi kita satu persatu, slowly but surely. Memang seseorang tu kadang-kadang kita tak boleh nak paksa dia berubah secara drastik. Tetapi dalam dakwah ni, perubahan seseorang tu kita akan nampak slow by step, di mana seseorang tu, contohlah dari segi penutupan aurat, dari segi penjagaan aurat. Mungkin untuk pertama kali untuk dia berubah, mula-mula dia pakai tudung dulu, tetapi tudung dia masih belum dilabuhkan. Tetapi itu proses kita nak berubah daripada jahil kepada yang lebih baik. Ini key dia. Kita nak berdakwah ni, kita kena pegang konsep bahawa aku nak jadi lebih baik daripada hari semalam, di mana tak semua orang boleh berubah secara drastik, di mana itulah proses kita nak menambah baik diri kita. Contoh, kita nak tutup aurat, sebelum ni kita tak pakai stokin, tetapi bila kita dah sedar dah kewajipan menutup aurat daripada kita memakai stokin, and then kita sedar kita wajib menjaga aurat, pergelangan tangan ni pakai hand soap. So itulah dia dakwah, kewajipan dakwah. Sebab tak semua orang jelas dan tahu hukum sebenar-benarnya bila kita ni menutup aurat, paras aurat seorang wanita dan seorang lelaki tu takat mana. Tetapi bila kita dah belajar,
kita dah belajar, kita dah mengenali ilmu Allah, kita dah tahu hukum hakam, hukum syariah, insya-Allah kita akan perbaiki, kita akan improve walaupun tak secara total, tetapi ada perubahan yang kita lihat daripada seorang sebelum ni yang tak jaga solat, and then dia dah jaga solat, dah solat di masjid, dah solat berjemaah bersama keluarga. Ini adalah satu tarbiyah indah di mana kita nak didik seseorang tu, kita kena didik secara penuh hikmah, tak boleh secara paksaan. Di mana hidayah ni adalah milik Allah. Allah berikan hidayah kepada sesiapa sahaja yang berhak, dan sesiapa yang bertuah untuk Allah beri dia hidayah pada masa-masa yang tertentu, insya-Allah. Sebab tu bila kita nak berubah ni, pastikan kita duduk dalam circle yang positif, circle yang boleh menarik tangan kita antara satu sama lain, di mana kalau kita buat silap ada orang yang tegur. Teguran kasih sayang. Itu adalah tanda bila dia nasihat kita, dia tegur kita adalah dia sayang kat kita, dia kasih dengan kita, dia tak nak kita hanyut. Sebab tu penting bila kita berdakwah ni, kita pilih circle kita. Bukannya circle yang negatif, bukannya circle yang suka membawang, bukannya circle yang akan mendownkan kita, tetapi circle yang sentiasa menarik tangan satu antara sama lain, dan juga circle yang penuh dengan kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita tekankan dalam dakwah, especially dalam dakwah FTR ni. Walaupun kita hanya berhubung kebanyakannya di media sosial, tetapi kita punya ukhuwah kasih sayang tu rasa erat sangat, rasa closer sangat bila mana kita meletakkan Allah nombor satu dalam dakwah kita, insya-Allah. Okey, kenapa kita diwajibkan untuk berdakwah? Tugas dakwah ni adalah kewajipan semua orang Islam, di mana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah perintahkan kewajipan berdakwah adalah tugas semua dai dan khalifah di muka bumi ini, yang mana orang yang beragama Islam semua kena buat dakwah. Tak kiralah walaupun kita sampaikan hanya satu potong ayat, kita mengajak orang ke arah kebaikan, kita ajak orang pergi solat, kita ajak orang mengaji, kita ajak orang bersedekah, itu adalah dakwah. Kita ajak orang berubah kepada kebaikan, daripada sifat mazmumah kita ubah dia jadi seorang yang baik. So kita nak pisahkan antara hak dan batil. Kita nak bezakan di mana seseorang zaman sekarang ni terlampau obses dengan kemaksiatan. Dia tak rasa bersalah bila buat dosa, dia tak rasa bersalah dan tak rasa perasaan yang takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. So orang inilah yang kita nak bawa untuk turn back to Allah. Sebab tu kita zaman sekarang ni masalah sosial sangat-sangat berleluasa, sangat-sangat merisaukan. So apa peranan kita? Adakah kita sekadar melihat sahaja, ataupun kita sekadar pejam mata, buat-buat tak tahu? So tugas kita sangat berat. Di mana bila kita tengok orang yang kecundang akhlak dia, slow-slow kita tarik tangan dia, kita sebarkan dulu ayat-ayat kebaikan, kita minta doa dengan Allah. Ya Allah, berikanlah mereka ni hidayah. Ya Allah, berikanlah mereka ni taufik dan hidayah supaya segera beriman kepadamu, ya Allah. So dengan cara berdoa dan cara kita berusaha tarik tangan dia, kita ajak dia dengan ceramah agama, ajak dia pergi majlis-majlis ilmu, kita hadiahkan dia buku, kita hadiahkan dia senaskah Al-Quran, hadiahkan dia telekong, hadiahkan dia tudung. Sebab tu cara Solehah nak tarik sahabat-sahabat Solehah, di mana sebelum ni kita nampak dia tak tutup aurat sempurna, Solehah slow-slow hadiahkan dia tudung, Solehah hadiahkan dia stokin, Solehah hadiahkan dia handsoul. Terpulanglah sama ada dia nak pakai ke tak ke, tetapi tanggungjawab kita. Kita sayang dia ni. Kita sayang, tak nak tengok dia hanyut, tak nak tengok dia kena azab api neraka, kena bakar hidup-hidup di akhirat kelak. Sebab tu tugas kita dakwah ni, kita tak boleh paksa dia, tetapi kita boleh minta doa dengan Allah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah. Sebab tu lepas solat kita, jangan tinggal doa, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada seluruh umat Islam ni. Hanya Engkau yang boleh memegang serta membuka pintu hati mereka untuk berubah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang hati manusia ni. Kita ni tak ada upaya. Kita tak ada upaya, kita tak ada kudrat, tetapi kita ada usaha. Kita ada ikhtiar dan kita ada iltizam. Kita ada semangat dakwah kita ni. Bagaimana untuk kita usaha nak tarik tangan orang untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Islam yang fitrah. Fitrah semua umat Islam ni adalah beragama. Beragama dengan
mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah Tuhan yang esa. Tiada lagi Tuhan yang layak kita sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena pegang erat-erat dalam hati kita. Sebab tu kuasa sebuah doa ni kadang-kadang Allah tak makbulkan sekarang, tetapi Allah makbulkan saat yang tepat. Allah nak tengok usaha kita. Adakah kita berputus asa dalam berdoa ni? Adakah kita dah berdoa sekadar sebulan, 2 bulan, lepas tu kita dah give up? Allah melihat segala usaha kita. Allah melihat segala apa yang kita usahakan, manjad dan wajadah ni Allah bagi dan Allah balas setimpal dengan apa yang kita usahakan. Sebab tu, bila kita nak ajak orang ke arah kebaikan, yes, memang penuh dengan cabaran. Tetapi hasilnya sangat-sangat manis, hasilnya sangat-sangat indah, dan Allah janjikan balasan syurga kepada orang yang berdakwah. Orang yang buat kerja dakwah je, sebarkan ilmu, ajak ke arah kebaikan, ajak untuk berubah, ajak untuk merasa kemanisan dalam ibadah ni adalah satu-satu nikmat yang sangat besar, di mana kita tak boleh nak beli dengan wang ringgit. Hanya dengan keimanan kita, doa kita sungguh-sungguh, tawakal kita yang sangat tinggi, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya itu yang dapat membayar segala. Bagaimana kita nak ajak orang untuk turn back to Allah. Memang dakwah ni bukan satu tugas yang mudah, tetapi ia adalah kewajipan ke arah kita semua manusia. Di mana kalau kita tak buat kerja dakwah ni, kita akan disoal di hari akhirat nanti. Kita akan dipertanggungjawabkan, Allah akan soal kita, Allah akan hisap kita. Kenapa kita hidup dekat dunia ni tetapi kita tak buat kerja dakwah? Kenapa kita tak sebarkan kebaikan? Kenapa kita tak sebarkan ilmu yang bermanfaat? Semua tu akan dipersoalkan. So apa yang kita nak jawab dekat Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kita buat sahaja, sebarkan sahaja ke arah kebaikan. Hasilnya biar Allah yang tentukan. Kita jaga niat, ya Allah, aku nak bantu dia. Ya Allah, aku nak tarik tangan dia untuk turn back to Allah. Ya Allah, aku nak ubah dia daripada dia jahil, hanyut, supaya dia lebih mencintaimu, ya Allah. Kita mohon taufik dan hidayah Allah supaya sentiasa mengiringi perjalanan hidup kita dan kita beroleh pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Minta dengan Allah sungguh-sungguh, insya-Allah. So yang seterusnya, kenapa kita perlu berdakwah? Kita perlu berdakwah untuk amar makruf nahi mungkar, untuk kita mengajak ke arah kebaikan dan mencegah ke arah kemungkaran. Yelah, kita nak cegah orang suka mengumpat, nak cegah orang suka memfitnah tu dengan kata-kata kita, dengan sebuah buku contohnya, mungkin boleh mengubah hati seseorang, mungkin boleh membersihkan kolam kita yang sangat berkeladak, yang sangat kotor ni. Mungkin dengan salah satu pembacaan amalan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, amalan bila kita jaga yang wajib dan kita improve yang sunat, insyaAllah semua tu akan memberikan kita kemanisan dalam beribadah. So inilah tugas kita. Tugas kita ajak orang untuk turn back to Allah, ajak orang berubah. Kita dengan kata-kata kita ni mungkin ada terkesan di hati mereka, di mana ada yang terlampau sibuk dengan kerja hakiki sehingga tak ada masa untuk me time dengan Allah. Tak rasa nikmat berkeluarga, tak rasa kasih sayang dalam keluarga kerana terlampau sibuk mengejar keduniaan. So golongan inilah yang kita nak bantu. Golongan yang terlampau sulit hidupnya, yang semakin jauh daripada rahmat Allah, kebocoran rezeki tersekat. Golongan inilah kita nak bantu untuk perbetulkan yang asas. Di mana bila kita perbetulkan asas rezeki kita ni, di mana kebocoran rezeki ni adalah berpunca daripada hati yang kotor, adalah berpunca daripada diri kita yang tak jaga connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So fokus, cari orang yang tepat, cari orang yang bermasalah, cari orang yang sangat-sangat ketandusan ilmu agama. Yes, kadang-kadang mereka ni nak sangat belajar, tapi tak tahu dia orang nak belajar kat mana. Sebab tu tugas kita, sekarang kita dah ada media sosial, sekarang kita dah ada YouTube, kita dah ada Facebook, kita dah ada Instagram. So lakukanlah dakwah ni tanpa sempadan menggunakan media sosial. Ajak orang untuk turn back to Allah. Inilah tugas kita. Tugas kita mengajak dan menyampaikan kepada orang ramai bahawa
Ilmu mengenal Allah ni adalah ilmu yang sangat penting yang kita nak bawa di hari akhirat kelak. Dan yang seterusnya, kenapa kita kena buat kerja dakwah adalah kerana kita nak balasan syurga Allah. Kunci sebuah syurga adalah sabar. Di mana kalau kita sabar buat dakwah, sabar tahan kecaman, sabar tahan dihina, diherdik, difitnah, dipulau. So itulah kita menandakan hati kita ni kental. Kita contohi perjuangan dakwah Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dibaling dengan batu, walaupun dibaling dengan najis sekalipun, baginda tak pernah putus asa. Baginda tak pernah berpatah balik, tetapi baginda terus mara ke hadapan untuk terus memperjuangkan agama Islam. Inilah yang kita nak cuba contohi, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat kental, yang sangat bergantung penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan dakwahnya. Walaupun bapa saudaranya sendiri nak mengugut untuk bunuh baginda, tetapi itu tak menjadikan baginda lemah semangat, malah dia terus bangkit dan menyampaikan dakwah ke seluruh alam. Inilah kelebihan yang kita nak sampaikan kepada orang dekat luar sana, bahawa kita ni nak berdakwah ni memang penuh dengan cabaran. Kadang-kadang family kita sendiri pun tak sokong. Kadang-kadang suami kita sendiri pun cakap tak perlulah buat kerja dakwah FTR ni dan sebagainya. Tetapi adakah kita sedar bahawa kita nak masuk syurga ni, kita kena buat sesuatu yang luar biasa, di mana kita nak tarik rahmat dan kasih sayang dalam keluarga kita. Sebab tu kita kena berdoa, ya Allah, izinkan dan bukakanlah pintu hati suamiku, pintu hati ibu bapaku untuk aku buat kerja dakwah ni. Supaya inilah saham untuk aku bawa ke hari akhirat kelak. Inilah tiket untuk aku masuk ke syurga. Sebab syurga Allah ni tersangatlah mahal. Kalau syurga Allah murah, ramai orang, semua orang boleh masuk syurga. Tetapi sebab syurga Allah ni mahal, Allah nak kita berusaha untuk masuk ke syurga tu sendiri dengan sangat bersusah payah, dengan sangat perlukan banyak pengorbanan. Sebab tu kita berdakwah ni kita kena kental. Kita kena lawan habis-habisan, hingga hujung nyawa kita pun kita minta Allah matikan kita dalam dakwah ni. Inilah yang solat selalu doa habis solat je, ya Allah matikan aku dalam dakwah. Ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Ya Allah masukkan kami semua ke syurga tanpa hisap. Sebabnya kita sendiri sedar, kita lakukan yang terbaik pada hari ini, insya-Allah Allah akan berikan ganjarannya, Allah akan berikan pahalanya, Allah akan berikan balasannya di hari akhirat kelak. Tak dapat di dunia, di hari akhirat kelak pasti akan jadi milik kita. So jangan putus asa, dalam dakwah. Teruskan berdakwah, sampaikanlah kepada ramai orang, walaupun hanya satu potong ayat. Itu adalah sebaik-baik dakwah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah saham akhirat kita untuk kita bawa bekal ke tempat tinggal kekal kita nanti, insya-Allah. Okey, Soleha doakan agar semua anda semua kekal dalam iman, sentiasa dipertingkatkan amal, rezeki dan juga ilmu sentiasa bertambah, insya-Allah. Sebab tu kita kena duduk dalam circle yang positif, circle yang saling ingat mengingati, circle yang saling berpesan-pesan ke arah kebaikan, insya-Allah. Okey, semoga Allah redha ke atas Soleha dan juga anda semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.